Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat petang diucapkan kepada para penonton kami untuk Virtual to UMT bersama-sama dengan slot bagi Fakulti Sains dan Sekitaran Marine UMT. Kami bersiaran secara langsung dari UMT. Jadi para penonton boleh mengikuti kami di online Webex dan juga di Facebook rasmi UMT secara live. Jadi hari ini 28 Mac 2022 jam 2 petang bersama dengan saya sebagai moderator untuk slot Fakulti Sains dan Sekitaran Marine. Saya Tengku Farah Tengku Muhammad Kamil akan bersama dengan panel yang merupakan yang selayaknya bercakap mengenai fakulti ini, Fakulti Sains dan Sekitaran Marine FSSM, atau dikenali juga sebagai Fakulti Sains and Marine Environment FSME UMT. Okay, I'm sure there are viewers out there that are from other countries as well, so you can know us by browsing our website of Fakulti Sains and Marine Environment Universiti Malaysia Terengganu. Okey, tidak membuang masa, saya ingin memperkenalkan panel bagi slot FSSM UMT Virtual Road to UMT. Bersama dengan saya yang berbahagia Profesor Madya Kemis Dr. Maisara binti Abdul Kadir. Beliau merupakan Timbalan Dekan Akademik dan Hal Ehwal Pelajar ECP FSSM UMT. Jadi of course lah, tentunya beliau dapat bercerita dengan lebih terperinci, lebih lanjut, lebih mendalam mengenai program-program untuk fakulti ini. Sebelum kita teruskan dengan Profesor Madya Dr. Mai, ingin saya menyebut di sini, jika ada apa-apa persoalan, jika para penonton, para pelajar, bakal para pelajar, para ibu bapa, kaunselor, para guru-guru, okey, jika ada apa-apa persoalan, pertanyaan mengenai fakulti ini, mengenai program ini atau apa sahaja, boleh utarakan persoalan di Facebook UMT atau di online Webex. Dan juga di online Webex terdapat breakout session. Jadi mana breakout session ini bagi setiap program dikendalikan oleh pensyarah program tersebut sendiri, penyelaras promosi bagi fakulti kami. Jadi tuan-puan boleh mengikuti kami di online Webex dan breakout session untuk sebarang pertanyaan atau persoalan. Okey, tidak membuang masa, boleh kiranya Dr. Mai ingin, nama manja Dr. Mai ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita cerita pasal FSSM. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih Dr. Farah. Saya lebih mesra dipanggil Dr. Mai oleh para pelajar. And saya berasal daripada Johor dan saya sudah berada di UMT lebih kurang 16 tahun dan saya dalam bidang sains kimia. Alright. Jadi berapa tahun? 16 tahun? Ya, 16 tahun. Maksudnya kalau orang Terengganu cakap, orang Kedah cakap, Dr. Mai boleh faham lah. Okey, itu secret, rahsia Kalau sama maksudnya Dr. Mai? 5 5 Okey, jadi ingin kita teruskan terus dengan slide kita mengenai Fakulti Sains dan Sekitaran Marine. Mungkin kita mulakan terus ya. Dr. Mai ingin menceritakan mengenai pengenalan mengenai FSSM. Alright. So terima kasih Dr. Farah. Sebagaimana paparan di hadapan lah kalau semua orang boleh lihat, apa yang kami tunjukkan di sini adalah bangunan Fakulti Sains dan Sekitaran Marine. Jadi secara fizikalnya FSSM, bangunan FSSM itu berbentuk seperti kapal. Dan ini adalah salah satu simbolik yang menunjukkan bahawa fakulti kami adalah salah satu fakulti sains yang mendukung bidang tujahan UMT, iaitu sains kelautan. Jadi secara fizikal pun sudah menggambarkan betapa Fakulti Sains dan Sekitaran Marine ini adalah gabungan daripada asalnya dua pusat pengajian. Pada 1 Ogos 2019, Fakulti Sains dan Sekitaran Marine telah wujud daripada gabungan Pusat Pengajian Sains Asas dan juga Pusat Pengajian Sains Marine dan Sekitaran.
So daripada gambaran tu kita ambil daripada atas, kita nak memberi sedikit sentuhan hati kepada para penonton pada petang inilah, supaya dapat menghayati dan meletakkan diri mereka di bangunan Fakulti Sains dan Sekitaran Marine. Jadi kalau saya boleh sambung sedikit ya Dr. Farah, FSSM menonjolkan bidang sains asas dan juga sains marine serta sains sekitaran. So, daripada situ kita dapat bayangkan bahawa ilmu yang kita tunjulkan adalah ilmu daripada bidang sains di daratan, seterusnya ke lautan. Dan itulah yang istimewanya di fakulti kami. Okey, terima kasih Dr. Mai. Semasa saya baru balik daripada United Kingdom, bangunan ni baru siap. Memang dah masuk-masuk dah nampak, kagumnya. Dilengkapi juga makmal di belakang tu ya Dr. Mai kan? Betul, betul. Beberapa buah makmal yang berkait dengan sains dan juga sekitaran marine. Dan juga Dr. Mai, persekitaran fakulti itu sendiri. Kan alam semula jadi sendiri itu kita boleh lihat daripada adanya paya bakau, adanya laut kan, berkaitan dengan laut. Itu specialnya FSSM, bangunan baru kenal fizikalnya Dr. Mai. Ya, betul. Kita belum lagi mendalam lagi mengenai fakulti kita ini. Okey, seterusnya kalau kita tengok uniknya bangunan. Tetapi selain pada itu, apa uniknya yang boleh lagi menarik minat yang buatkan para pelajar, para ibu bapa boleh jatuh hati dengan FSSM ni? Yang pertamanya, antara keistimewaan FSSM. Baik, sebagaimana yang saya sebutkan tadi ya, kita menawarkan program akademik ya, undergraduate dan juga postgraduate yang berkaitan dengan bidang tujahan UMT. Okey. Dan kemudiannya kita juga menawarkan program mobility akademik ya, yang bersama dengan KSSAT University, yang mana pelajar kita hantar ke universiti tersebut untuk mengikuti pengajian selama 1 semester. Dan seterusnya, jika sebelum ini kita ada mendengar tentang program-program yang membuat attachment ataupun latihan industri di luar, di FSSM sendiri kita ada satu program, iaitu program nanofizik, yang mana kita menawarkan dalam mode 3U1I. Bermakna dia berada 3 tahun di universiti dan 1 tahun di industri. Dan juga kita juga FSSM secara khususnya merupakan satu-satu fakulti yang menerima tawaran beasiswa Repsol untuk kita dedahkan ataupun kita tawarkan kepada pelajar yang sekarang ini dinamakan sebagai Hibiscus Petroleum Berhad. Okey. Dr. Farah, mungkin saya boleh tambah di sinilah ya, kenapa kita buat slide kita dalam bahasa Inggeris dan kita sampaikan dalam bahasa Melayu. Okey. Sasaran kita pada hari ini adalah pelajar-pelajar lepasan matriks, lepasan diploma dan juga lepasan STPM. Dalam masa yang sama juga kita turut mensasarkan pelajar-pelajar antarabangsa, yang mana di FSSM kita tidak pernah tidak dapat pelajar antarabangsa. Setuju. Dan setiap kali kita adakan kelas, pasti ada pelajar antarabangsa dari seluruh dunia ya, seluruh dunia. Dan bertuahnya pelajar FSSM, mereka banyak terlibat dengan industri-industri luar kan, Dr. Mai. Dan tadi Dr. Mai menyebut mengenai 3U1I ya, itu mengkhusus kepada program nanofizik ya, 3 tahun di UMT dan 1 tahun di dalam industri. Jadi pentingnya para pelajar zaman sekarang didedahkan industri di samping pengajaran dan pembelajaran PNP di universiti juga kan, dengan suasananya. Tapi Dr. Mai, kalau kan sebelum ini kita dilanda dengan wabak COVID, bagaimana dengan para pelajar yang tak dapat bersama-sama di universiti, bersama dan bersemuka kan, dalam keadaan begitu, bagaimana pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran di dalam UMT sendiri sejak baru-baru ini? Okey, sebagaimana yang berlaku kepada semualah ya, kepada semua universiti dan juga pelajar-pelajar SPM kita ya, pembelajaran dijalankan secara online. Ya, jadi para pensyarah diberi tugasan yang agak berat jugalah ya, di mana kita perlu merakam video untuk amali, terutama di FSSM.
majority of kursus yang kita tawarkan melibatkan amali, melibatkan kerja-kerja lapangan ataupun kata lain melibatkan hands on. Jadi apabila dilanda pandemik yang lepas kita terpaksa menjalankan secara online, walau bagaimanapun kita telah dilatih dengan baik untuk menyediakan bahan PDP yang juga baik kepada pelajar. Ya, kan, alhamdulillah kita dapat mengharungi cabaran tu, dan insya-Allah pada 1 April nanti tidak ada lagi dalam keadaan begitu, dan kita akan bersemuka dengan para pelajar terutamanya di lapangan dan juga di dalam amali di laboratory, di makmal-makmal. Okey, itu kita nampak gahnya bangunan. Kita nampak gahnya FSSM. Terbukti dengan gahnya kehebatan dengan para pelajar kita sendirilah ya. Mungkin Dr. Mai boleh panggil ulaskan mengenai bagaimana hebatnya para pelajar kita, alumni pelajar kita FSSM UMT. Okey. Kalau kita lihat kepada prestasi pelajar-pelajar FSSM, saya boleh mengkongsikan tentang kejayaan pelajar kita lah, ya, yang menerima beasiswa yang soho, kita boleh katakan yang popular lah, ya, iaitu Repsol dan juga MyBrain. Jadi apa yang kita kongsikan pada hari ini adalah kejayaan pelajar-pelajar asasi STEM, ya, daripada UMT sendiri, yang mana mereka telah mengharumkan nama fakulti, seterusnya nama UMT dengan mendapat tajaan beasiswa Repsol dan juga beasiswa MyBrain. Okey, seterusnya kita juga turut berbangga untuk berkongsikan tentang kejayaan alumni kita, iaitu Mogesh Sababati. Selain daripada dia menjadi finalis kepada Commonwealth Youth Award 2021, baru-baru ini juga Mogesh telah mendapat beasiswa yang di Pertuan Agong. Okey, jadi di sini kita dapat lihatlah bahawa di FSSM ataupun di UMT secara amnya, kita memberi peluang kepada pelajar untuk mengenal potensi diri mereka, ya. So dengan mengikuti beberapa peluang yang ada, mereka dapat menonjolkan diri bukan sahaja di dalam universiti, juga setelah mereka keluar daripada UMT. Ya, betul. Dan kita rasa kita juga berbanggalah untuk berkongsi berkaitan dengan pelajar-pelajar kita yang telah mengikuti latihan-latihan industri ataupun aktiviti-aktiviti di luar sana. Kalau macam tadi Dr. Farah tanya, bila pandemik macam mana pelajar-pelajar kita ni? Jadi saya kongsikan ini adalah aktiviti pelajar kita, sama ada pelajar ijazah sarjana muda ataupun pelajar postgraduate kita yang berada di luar negara untuk mengikuti industrial attachment ataupun buat research. Sama ada melalui kelab-kelab pelajar ataupun melalui penyelidikan yang dijalankan. Masing-masing. Ya, so kalau doktor boleh tengoklah, sebelum ni kita memang ada menghantar pelajar kita ke Russia, Australia, Taiwan, ya, untuk menjalankan pendidikan. Seterusnya ada juga yang ke Itali, Sweden, Sri Lanka, ya. Dan kita juga ada pelajar yang pergi ke Indonesia dan juga Jepun. Boleh nampak di seluruh pelosok benua, ya. Ya, mereka ni sudah pergi merata-rata. So semasa pandemik, aktiviti ni masih berjalan, tapi berjalan secara online. Maknanya dia tak putus semasa pandemik. Hubungan itu tidak putus. Hubungan tidak putus. Tetap dijalankan, tetapi secara online. Sebab macam ni Dr. Farah, kadang-kadang pelajar ni dia nak tahu kalau dia masuk universiti, apa sebenarnya aktiviti yang dia boleh terlibat. Selain daripada nak tahu bilik kuliah tu macam mana, adakah mereka belajar teori tu teori sahaja ke sepanjang masa. Tapi hakikatnya bila berada di Fakulti Sains dan Sekitaran Marine, mereka mempunyai peluang yang sangat-sangat besar untuk berada di luar negara, kerana kita mempunyai jalan hubung yang sangat baik dengan pusat-pusat penyelidikan tersebut. FSSM mempunyai hubungan industri dengan banyak universiti kan yang berkaitan dengan sains dan sekitaran marine di seluruh dunia. Tadi Dr. Mai ada menyebut mengenai postgraduate students.
pasca siswaza. Jika tiba-tiba dah guru-guru, kaunseling, ibu bapa kata, alang-alang nak hantar anak, aku nak sambung lah pasca siswaza di FSSM ni, macam menarik je. Apakah peluang-peluang yang ada untuk sesiapa yang berminat dalam masters ataupun PhD di FSSM? Okey, peluang memang sangat tinggi lah ya, di mana untuk Fakulti Sains dan Sekitaran Marine, bidang sarjana dan juga postgraduate PhD adalah sangat meluas. Ya, sebagaimana yang kita sebut nanti berkaitan dengan program ijazah sarjana muda, begitu jugalah peluang yang besar untuk pelajar master dan juga PhD. So kita sangat mengalu-alukan sekiranya ada parents yang berminat, yang berminat tiba-tiba kan, yang berminat. Ya, betul. So untuk pengetahuan semua, kemasukan untuk ijazah sarjana muda di program-program FSSM ini terbuka pada lepasan STPM, lepasan matrikulasi, lepasan diploma dan juga khas untuk asasi STEM UMT sendiri. Betul. Ya. Jadi pelajar-pelajar tadi yang ada Dr. Mai mengatakan bahawa mereka mendapat beasiswa, mereka itu adalah alumni asasi STEM UMT. Tepat sekali. Ya, dan mereka memilih untuk berada di Fakulti Sains dan Sekitaran Marine untuk ijazah sarjana muda mereka. Ya, Dr. Mai? Betul, tepat sekali. Itu ini bagi latihan industri, postgraduate di luar-luar negara, dan sangat beruntung ya untuk pelajar-pelajar FSSM. Seterusnya, pelajar-pelajar di FSSM ini berpeluang juga untuk menjalani amali dan lapangan. Dr. Mai banyak terbuka kepada di kawasan-kawasan seperti Bidong Island, Pulau Bidong, Kenyelik, Cagah Hutang City Wetland. Dikatakan our playgrounds. Macam mana tu playgrounds mereka? Ada gelongso, ada buaian situ. Boleh Dr. Mai terangkan playgrounds bagi FSSM? Ya, kita suka menyebut nama-nama tempat penyelidikan ini ataupun stesen penyelidikan ini sebagai tempat pelajar kita bermain. Ya, our playground is just like adult playground. Ya, setuju. Ya, sebab di sanalah mereka mengaplikasikan apakah teori yang dia belajar di dalam makmal ya ataupun semasa kuliah. Jadi di tempat-tempat yang dinyatakan ini ada semua keperluan yang berkaitan lah. Ya. Jadi pelajar boleh diving, mereka pun boleh mencari spesies-spesies yang berkaitan untuk dibawa pulang ke makmal, dan mereka juga berpeluang lah untuk berinteraksi dengan alam, dengan haiwan-haiwan yang ada. Dan itulah yang sebenarnya diterapkan di dalam kerja lapangan dan juga penyelidikan tahun akhir pelajar. Saya pernah Dr. Farah masa saya pergi ke Johor Bahru untuk karnival karnival masuk IPTA. Okey. So dekat situ memang ramai pelajar yang datang untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang program-program yang berkaitan dengan Fakulti Sains dan Sekitaran Marine, sebab mereka berminat dengan environment. Mereka berminat environment. Yes, berminat dengan alam, berminat untuk masuk hutan, berminat untuk pergi ke ocean, ke laut. Jadi kita memang mengalu-alukan kepada pelajar yang mempunyai jiwa menyayangi alam sekitar ini, jiwa saintis yang sejatilah ya untuk join our program. Dan di Kenyir untuk sumber akuatik air tawar, ya di Bidong Island untuk sumber marine, untuk Cagah Hutang khas penyu, dan juga satu lagi di mana tu di City Wetland. City Wetland, flora dan fauna di habitat lagoon, di habitat wetland tanah lembap tu. Dan memang semua pelajar ijazah sarjana muda berpeluang pergi ke kawasan-kawasan ini, ya Dr. Mai. InsyaAllah. InsyaAllah kan, mungkin nak menjadi conservationist kan, naturalist, ya, scientist dan seterusnya. Dan itu kita boleh ceritakanlah melalui program-program apa yang ada kan, daripada yang merangkumi daripada sains dan juga sekitaran marine kan. Satu persatu kita boleh lihat kat situ, biological sciences, biodiversity dan seterusnya lah, yang boleh Dr. Mai terangkan dengan lebih lanjut lagi kan mengenai FSSM. Dipersilakan. Baiklah. Jadi saya ingin terus kepada berapakah bilangan program yang ada dalam FSSM lah ya.
Jadi kalau kita lihat di FSSM ada 8 program ya. 8 program iaitu 8 program ijazah sarjana muda dan kita ada satu program master kerja khusus iaitu environmental forensic. Jadi kalau kita lihat Bachelor of Science Marine Science tempoh pengajian adalah 7 semester. Okay. Maknanya 3 tahun setengah. Di semester akhir mereka akan pergi kepada industrial attachment. Okay. Seterusnya kita ada Bachelor of Science Marine Biology juga 7 semester. Kemudian kita ada Bachelor of Science Marine Geoscience 7 semester. So kita boleh sebut bahawa Bachelor of Marine Science, Marine Geoscience, Marine Biology ini adalah di bawah payung Marine Sciences. Okey. Ya. Right. Seterusnya kita ada program Bachelor of Science Chemical Sciences 6 semester. Okey, 6 semester ini agak unik kerana dia ada semester pendek yang kita tawarkan di antara semester 5 dan semester 6. Okey, jadi pelajar di tahun akhir lah. Ya, di tahun akhir lah ya. Di mana di semester 6 pelajar akan pergi kepada LI selama 20 minggu. Latihan industri selama 20 minggu. Kita juga ada Bachelor of Science Analytical and Environmental Chemistry. Yang ini pun 7 semester, ya, 7 semester yang mana pada semester ke-7 mereka akan pergi kepada LI. Latihan industri. Ya. Bachelor of Science Biological Sciences 6 semester. Jadi sebagaimana Bachelor of Science Chemical Sciences, mereka juga ada semester pendek. Okey, yang mana di akhir semester iaitu semester ke-6 mereka pergi LI selama 20 minggu. Okey, seterusnya adalah Bachelor of Applied Science Biodiversity Conservation and Management. Yang ini pun 7 semester. Dan kita ada program bongsu, program baru yang ditawarkan di FSSM dan mula mengambil pelajar pada semester yang lepas lah. Bachelor of Applied Science Nanophysics sepanjang 8 semester. Okay, Dr. Farah 8 semester ni yang mana 6 semester tu dia berada di UMT lah. Dan semester ke-7 dan 8 dia berada di industri. Sebab tu kita panggil dia 3U 1I. Okey, bagi Bachelor of Applied Science Nanophysics. The only yang paling bongsu, yang paling muda. Adik kecil, Nanophysics yang baru mengambil kemasukan tahun lepas. Ya, betul. First batch. So daripada semua Bachelor of Science ijazah sarjana muda yang ada yang 7 semester, ada yang 6 semester. Okey, untuk perhatian adik-adik bakal para pelajar, ada semester pendek dan juga ada semester di mana mereka menjalani industrial attachment, latihan industri yang perlunya kepada para pelajar zaman kini lah untuk mendapat pengalaman di tempat-tempat bekerja sebelum mereka menceburi terus kepada pekerjaan yang ada. Okey, kita nampak dekat situ sains dan juga persekitaran marine. Dan seterusnya, Dr. Mai? Ya, kalau kita lihat tadi itulah ya, senarai 8 program. Maknanya kita mengalu-alukan pelajar asasi kita yang di UMT ni untuk memilih program-program tersebutlah. Kerana sekiranya mereka memilih program-program tersebut, ia merupakan saluran terus untuk masuk kepada program yang dipilih. Dan untuk pelajar-pelajar lepasan diploma, normally kita menerima permohonan daripada pelajar diploma perikanan dan juga diploma sains. Jadi kita membuka ruang dan peluang kepada pelajar-pelajar yang saya nyatakan tadi. Dan sekiranya adik daripada lepasan SPM confused lagi kan, nak pergi pilih matrik mana, tapi di hati masing-masing nak masuk program yang kami tawarkan tadi. Jadi bolehlah memilih asasi STEM sebagai langkah terus kepada program-program yang saya sebutkan tadi. Ya, so di paparan ni Dr. Farah, kenapa kita menyebut dahulu program Marine Biology ni? Kenapa yang terdahulu paling pertama ni? Saya rasa bangga.
So kita boleh sebut di sini ini merupakan salah satu program yang paling popular lah di FSSM, Fakulti Sains dan Sekitaran Marine. Jadi kalau saya sebut popular ni, dia kena ada alarm tit kepada para pelajar di luar sana lah, ya. Bermakna program ni cepat dipenuhi oleh pelajar. Jadi sekiranya anda berminat dalam program Marine Biology, pastikan letak di dalam pilihan nombor 1. Ya. Jadi secara general, in general, program ini mendedahkan pada para pelajar tentang organisma marine. Saya rasa Dr. Farah lagi expert lah, ya, untuk menerangkan tentang program tersebut. Jadi kalau pelajar ni berminat dengan haiwan, kita boleh panggil haiwan, di lautan, macam mana behavior mereka, bagaimana interaksi dia dengan alam, inilah program yang sangat tepat untuk pelajar pilih. So gambar tu saja dah menunjukkan apakah aktiviti yang pelajar-pelajar ini lalui lah sepanjang pengajian. Ya, saya rasa bakal para pelajar ni mereka tertarik dengan tu je, air biru tu je. Ya, betul. Itu adalah tarikan utama mereka, dan itulah tarikan kepada pelajar-pelajar selepas itu. Selepas itu. Bermakna betapa istimewanya bila pelajar ini didedahkan dengan ocean, mereka tak akan lupalah. Kan kenangan itu. Mereka tak akan lupa. Sebab tu kita tulis kat situ aktiviti pelajar bukan di bilik kuliah sahaja, mereka pergi field trip, ya, kerja lapangan, dan mereka juga bawa balik bahan-bahan tersebut untuk study di makmal, ya, plankton. And then ada juga final year project. Ya, wajib bagi semua para pelajar di Marine Biology untuk mengambil FYP kan, projek tahun akhir kan. Ya, betul. So dekat situ kita paparkan jugalah kelab-kelab yang terlibat. Jadi ialah environmentalist, conservationist kan. Jadi takkan dia nak duduk diam je kan. So they have to be active, and banyak sangat platform yang disediakan di dalam UMT ataupun di luar sana untuk para pelajar kita mengembangkan ilmu yang dia dapat lah. Ya, bukan sahaja di dalam kuliah, bukan sahaja teori seperti mana Dr. Mai sebutkan tadi kan. Pentingnya lapangan, pentingnya praktikal. Kan, latihan-latihan praktikal. Bagaimana pula dengan mortgage tu, Dr. Mai? Oh, mortgage dia memang kita punya salah satu role model lah, ya. Ya, betul. Alumni kita yang boleh saya katakan sangat aktif. Ya, sangat aktif untuk memperjuangkan alam lah. Ya, membawa nama UMT. Membawa nama UMT ke teratas lah di persada dunia. Ya, dan saya pasti saudara mortgage mesti mewar-warkan kan program biologi marine kepada kawan-kawannya dan yang lain lah. Okey, seterusnya selain daripada Bachelor of Science Marine Biology, kita juga ada program Bachelor of Science Marine Science seterusnya. Yang ini kita nak kongsikan sikitlah ya, berkaitan dengan Marine Biology prospek kerjaya mereka. Betul. So kalau kita lihat memang banyak Marine Biologist, Wildlife Conservation Officer, aquarium manager and so on. Jadi apa yang dipelajari dalam program ini memberikan ruang prospek pekerjaan yang sangat meluas kepada pelajar. Dan dikongsikan juga beberapa logo, logo yang mana menyediakan platform latihan industri kepada pelajar. So ini adalah industri-industri yang tidak pernah putus menerima pelajar kita untuk membuat latihan industri. Okey, dan seterusnya kita pergi kepada program seterusnya, masih lagi di bawah payung bidang marine science, ataupun sains marine. So kalau tadi kita tengok marine biology lebih kepada organism, interaction, how their behavior, their habitats and so on. Okey, tapi pada mereka yang berminat untuk mempelajari lebih kepada fizikal, proses-proses fizikal, proses-proses chemical reaction di ocean dan juga di atmosfer. So inilah bidang yang sangat tepat untuk mereka. Kalau kita tengok prospek kerjaya pun dia lebih kurang sama tadi dengan marine biology, tapi dia lebih terbuka, seperti scientist, science officer, marine scientist, physical oceanographer. Dan
kebanyakan pelajar kita daripada program ini mereka bekerja dengan Department of Environment, Department of Fisheries dan telah berjaya menjadi konsultan dalam sesetengah syarikat. Jadi kalau kita sama-sama boleh lihatlah pelajar tu duduk atas apa tu Dr. Farah? Apa tu? Kan? Atas kapal kan. Kapal UMT sendiri. Ya, jadi maknanya fasiliti yang kita sediakan mampu untuk memberi pembelajaran dan pengajaran yang sesuai dengan bidang yang pelajar-pelajar kita ambil lah. Itulah yang kat situ dah ada mabuk laut kan. Ya. Tapi dalam mabuk mereka berupaya mempelajari teknik dari segi fizikal, chemistry kan, dan a part of geology sikit kan untuk menjadi seorang marine scientist. Ya, betul. Kan? So bercerita tentang geologi tadi, seterusnya kalau pelajar tu dia melihat diri dia adalah lebih cenderung kepada ilmu geologi. Ya. Dia minat marine, minat sains, tapi jiwa dia lebih cenderung kepada geologi. So kita boleh katakan dalam bahasa yang mudah, geologi ni kalau saya lah masa belajar dahulu saya bayangkan batu-batuan. Betul. Kan? Jadi jika pergi deep into the program itself, it's about the management and development of the country's sustainable marine resources. So bila pelajar ni akan didedahkan dengan ilmu marine geology, engineering geology, berkaitan dengan petroleum geology, geophysical dan sebagainya. Bila berkaitan dengan petroleum ni, ya, Dr. Farah, sebenarnya pelajar-pelajar marine geoscience ni kita boleh ibaratkan mereka adalah orang kata apa di pasaran akan datang agak popular lah kan. Future kan. High paid salary. Ya, betul. Sebab mereka bekerja dengan industri oil and gas. So di paparan ni adalah beberapa company, company yang sesuai dan juga menawarkan latihan-latihan industri dan juga peluang pekerjaan kepada pelajar-pelajar geoscience marine. Ya. Bidang di dalam oil dan gas company, antaranya adalah marine geology. So bolehlah para pelajar yang berminat kan dalam bidang ini, ijazah sarjana muda, ijazah sarjana muda Geoscience Marine di FSSM UMT. Jadi seperti mana yang Dr. Mai sebut juga tadi, jika nak terus masuk kepada UMT yang lepasan SPM, bolehlah memilih asal sistem. Kerana mereka mempunyai peluang yang khusus terus kepada program-program di UMT itu sendiri. Dan seterusnya yang itu under payung Marine Science. Under payung Marine Science. Dan seterusnya kita bawa payung apa Dr. Mai? Program selain itu adalah program kita masukkan dalam payung kepakaran saya lah. Alhamdulillah sampai. Tadi dalam bidang Dr. Farah. Jadi kita berpindah sekejap lah ke payung dalam program saya sendirilah, iaitu program sarjana muda sains kimia ataupun chemical sciences. Ya. So program ini berkaitan dengan ilmu-ilmu yang chemistry, ilmu kimia. Dan kalau kita lihat di SPM lah, SPM, STPM. Okey, pendedahan terhadap bidang kimia tu agak terhad. Maksud saya pelajar didedahkan dengan kimia organik, kimia fizikal, dan juga kimia analisis. Okey. Tapi bila you menceburkan diri dalam program sains kimia di peringkat degree, prospek dia tu lagi meluas. Yang mana pelajar didedahkan dengan kimia polimer, kimia bahan semula jadi iaitu natural product, kimia kolloid, kimia tak organik. So ini adalah bidang-bidang kimia yang pelajar akan jumpa apabila dia memilih program sains kimia. Kalau kita boleh pergi kepada paparan seterusnya, okey, ini adalah bidang-bidang pekerjaan yang boleh
didapatilah ya di luar sana. Apabila anda adalah graduan ya daripada program sains kimia. So you can be a chemist, science officer, quality assurance, researcher, forensic scientist, medicinal chemist dan banyak lagi. Ya, Dr. Farah. Surprisingly banyak lagi cabang-cabang kimia anak-anak dia itu kan yang boleh membuat kita minat satu bidang kimia, dan bila kita masuk kepada ijazah terus kita boleh belajar banyak lagi mengenai kimia. Dan pada nama Dr. Mai, kemis itu bermaksud antara prospek future job lah, kemis, seorang ahli kimia di makmal lah. Ya, kalau tadi Dr. Farah panggil saya kemis ya. Ya, CHM di depan tu. Okey, so CHM di depan tu adalah recognition lah ya. Satu recognition yang diberi oleh IKM untuk ahli kimia berdaftar. So pelajar kita apabila dia telah habis dan dia ada lebih kurang 3 hingga 5 tahun pengalaman dalam bidang kimia, kita minta dia mohon IKM sebagai ahli kimia Malaysia. Okey, so para pelajar pun ada peluang untuk mendapat title kemis kan. Ya, betul. Okey. Jadi kalau Dr. Farah dan ibu bapa ataupun anak-anak sekalian melihat, ini adalah industri ya, industri yang menawarkan latihan industri seterusnya ya. Kebanyakan pelajar kita diserap bekerja, terutamanya di Top Glove ya. Top Glove memang ramai mengambil pelajar-pelajar daripada program sains kimia untuk bekerja dengan mereka. Dan kita ada Jabatan Kimia Malaysia ya, Kimia Malaysia dan Petronas dan seterusnya lah. Dahsyat. Itu gambar di panggil apa, di makmal. Ya, gambar di makmal. Pelajari kimia. Ni sains kimia ya, Bachelor of Science, sains kimia. Okey, yang juga ditawarkan untuk ijazah sarjana muda di FSSM, Fakulti Sains dan Sekitaran Marine. Seterusnya adalah Bachelor of Science. Oh, ada lagi? Ini adalah paparan penyelidikan ya. Kalau materials, apakah bidang kajian, kemudian inorganik, apakah bidang kajian organik dan fizikal. So kalau di luar sana ada yang nak sambung belajar macam Dr. Farah tanya tadi, so ini adalah bidang-bidang yang kita tawarkan kepada mereka. Bidang-bidang penyelidikan. Yes, bidang-bidang penyelidikan. Di dalam ijazah pasca siswazah. Ya, betul. Pasca siswazah, postgraduate studies, masters dan juga PhD. Okey, sains kimia dan seterusnya Bachelor of Science, Analytical and Environmental Chemistry. Ya. Ya, juga sains di bawah payung di bawah payung kimia. Ya. Ini juga di bawah kita kata bidang kimia. Cuma kalau kita boleh perluaskan lagi skop untuk ijazah sarjana muda kimia analisis dan persekitaran ini ya. Dia lebih menerapkan ilmu kimia analisis. Kalau kimia tadi, sains kimia, input ataupun pembelajaran yang kita beri kepada pelajar adalah lebih kepada ilmu-ilmu asas kimia. Ya, ilmu asas kimia, kemudiannya kepada kimia aplikasi. How you apply the theory, how you apply the fundamental knowledge untuk aplikasi. Alright. Tapi untuk Bachelor of Science, Analytical and Environmental Chemistry ini, pelajar bukan sahaja duduk di makmal, mereka juga keluar. Ya, keluar ke kerja-kerja lapangan untuk mendapatkan bahan-bahan pengajian untuk bawa semula ke makmal dan buat analisis tadi. So graduate of this program will have knowledge and skills not only in various field of chemistry, but they have also special skill in analytical and environmental chemistry methods. So bila kita sebut methods ni, bermakna Dr. Farah, mereka akan belajarlah hands on, macam mana nak ambil sampel dekat kerja lapangan, macam mana nak bawa balik dengan cara yang selamat. Bila sampai di makmal, macam mana you analysis, how you prepare the reagent. So apakah instrumen yang digunakan. Okay, sebagaimana kimia tadi, cuma yang bezanya ialah untuk nama dia pun dah environmental chemistry, maknanya dia memang nak kena keluar
dan dapatkan sampel-sampel di kerja-kerja lapangan. Di persekitaran Di environment. persekitaran Sebab tu mereka. yang Dr. Mai sebut tadi, ramai yang berminat dengan environment, bolehlah mungkin melihat kepada program-program di dalam fakulti kita. Banyak yang terlibat dengan environment. Juga termasuk dengan Bachelor of Science Analytical and Environmental Chemistry, di bawah payung kimia. Sains kimia. Dan berkaitan dengan Bachelor of Science ini, antara peluang-peluang pekerjaan yang mereka boleh dapat jika mereka adalah graduan di dalam bidang ini. Ya, so pelajar berpeluang untuk membina karier mereka lah dalam bidang yang di paparan. Science officer, environmental officer, chemist, quality assurance. So sama juga dengan pelajar-pelajar sains kimia. Sebab program sains kimia dan juga program kimia analisis dan persekitaran ni pada awalnya mereka akan diterapkan dengan fundamental studies, dan kemudiannya di peringkat yang lebih tinggi bila dia tahun 2 dan tahun 3 mereka mula mengkhusus. Jadi kita tengok macam-macam mana pun ilmu di dua-dua program ini end up mereka akan berada dalam career opportunities yang lebih kurang sama, dan di paparan juga kita tengok industri pun lebih kurang sama. Dan mereka juga berkelayakan untuk memohon IKM, menjadi ahli kimia berdaftar setelah berada di dalam bidang kimia dalam tempoh 3 hingga 5 tahun sekurang-kurangnya. Pengalaman selepas belajar. Ya, pengalaman selepas belajar. So seterusnya Dr. Farah, kalau kita boleh lihat ialah kemudahan kemudahan yang ada di makmal, alatan-alatan yang diguna pakai untuk kedua-dua program tadi, juga daripada program-program marine science sebenarnya. Mereka menggunakan peralatan yang sama. Dan seterusnya kita kongsikan juga tentang kelab-kelab pelajar kita lah, kalau tengok kelab memang aktif lah pelajar kita ni. Jadi kalau student di luar sana memang semula jadinya memang minat dengan aktiviti kelab, jadi ini adalah peluang yang sangat besar untuk kamu meneruskan keaktifan dalam bidang pelajar tu. Dan kelab aktiviti ini bukan sahaja dari Bachelor of Science, panggil apa, pelajar sains kimia, tapi juga pelajar-pelajar yang lain. Pelajar-pelajar yang lain. Cuma kita kongsikan sedikit lah. Ini antara contoh. Ini antara contoh. Tapi memang pun saya akui FFSM memang tak duduk diam. Kan, setiap hari minggu ada saja aktiviti-aktiviti para pelajar kita dengan kelab mereka sendirilah. Dan seterusnya, panggil apa, kita dah dengan marine, kemudian dalam sains kimia, dan seterusnya dalam Bachelor of Science Biological Sciences. Ini juga terdapat antara program di bawah FSSM. Ya, Dr. Mai. Ya. So, tadi kita dah berada di payung sains marine, kemudian kita berpindah di payung bidang kimia. Sekarang kita berpindah ke bidang biologi. Antara sains. Ya, betul. So, biologi, dekat bidang biologi ada dua lah. Saya terangkan dahulu tentang Bachelor of Science Biological Sciences. Okay, ini pun salah satu program yang popular. Selepas marine biology tadi, Ya, betul. Popular ni macam saya cakap tadi, Dr. Farah. Kalau tak letak pilihan pertama, tak dapat lah. Susah kita nak cakap, kan. Jadi kalau anda memang minat dengan bidang biologi, especially pure sciences, inilah program yang menawarkan kepada mereka lah, Dan program ini juga kalau pelajar daripada asasi mereka berminat dengan Bachelor of Science, ini adalah peluang untuk terus masuk ke program biologi. Tapi kalau di luar sana tu yang minat tapi terfikir nak masuk matrik mana lah, kan. So masuklah, pilihlah pusat asas sistem supaya anda boleh mendapat direct path kepada program Bachelor of Science Biological Sciences. Okey, jadi untuk Biological Sciences, the study of life and living organism. Okey, kat sinilah you all belajar tentang virus, bakteria, anatomi, sel, molecular biology dan banyak lagi sebagaimana yang ada di paparan,
Dan untuk future career, okay, bila kita dah kena pandemik ni kan, Kan? kita bercerita dengan anak pasal virus, COVID-19, pasal vaksin, booster. Ya, semua itulah berkaitan dengan Bachelor of Science Biological Sciences. Kalau nak tahu lebih lanjut, bolehlah join this program. Dan you tengoklah future careers dia, biologist, microbiologist, biochemist, forensic expert. Dan di paparan juga adalah institute ataupun industri yang pelajar-pelajar kita pergi untuk LI, seterusnya bekerja di sanalah. Dan di bawah payung biologi juga, selain pada itu terdapatnya Bachelor of Science, Bachelor of Applied Science untuk Biodiversity, Conservation and Management. Kan, untuk biodiversity. Ini yang menarik ni dekat FSSM ni sebenarnya, Dr. Farah. Sebab kita beri option kepada pelajar, awak suka di makmal, tak berminat berada di luar, pilihlah macam yang mana satu, yang itu dulu ya, pilihlah itu. Anda minat bio tapi minat tu nak kena keluar. Lebih berminat nak nak berinteraksi dengan haiwan, kan? Interaksi dengan alam. Tak kisah dengan pacat. Silalah. Inilah programnya. So kita ada Bachelor of Applied Science, Biodiversity, Conservation and Management. Kalau bahasa Melayu dia pemeliharaan dan pengurusan biodiversity. Jadi kita tengok di paparan adalah elemen biodiversity tu. So adalah melibatkan yang apa yang mereka akan pelajari lah tu. Botani, zoologi, ekologi, wildlife management, genetics, biochem, microecology. So memang meluas. Dah nama pun bio. Diversity pula. Kepelbagaian bio. Biology, Jadi ini adalah sebenarnya satu ruang yang sangat baik kepada para pelajar lah, ya. Kalau sebelum ini anda rasa okey, biologi inilah sahaja, kan? Tapi sebenarnya bila you pergi kepada satu program lain yang kita panggil biodiversity, bermakna biologi tu meluas lagi. Ilmu Allah tu tak habis, kan? So bila you pergi ke luar sana, tengok macam mana ular, kan? So ular di atas pokok mangrove, monyet bergantungan. Itu antaralah yang dipelajari di biodiversity. Yang dipelajari. Jadi kita jangan kita ingat macam saya sendirilah, saya tahu bio tu bio macam tu je. Kimia kan? tu pada zaman SPM tu bio lah. Kimia tu kimia je, masa lab je campur-campur. Bio tu macam tu je, kita hafal ke ataupun kita memahami mekanisme tersebut. It is more than that. So bila anda melayari apa yang ada di FSSM, so anda akan melihat peluang-peluang yang kita sediakan. So itulah future career, wildlife officer, zoologist, botanist, dan sebagaimana bio tadi pun masih lagi mereka menjalankan LI di tempat yang sama. Di Perhilitan, Mardi dan seterusnya lah. Dan seterusnya Dr. Mai, kita tak lupalah nak cerita pasal adik bongsu. Kan Bachelor of Applied Science Nanophysics. Antara program yang terbaharu di FSSM kita. Yelah, adik bongsu, sebab tu kita simpan dia dekat hujung-hujung. So ini adalah program terbaru sebagaimana yang kita berdua ulang-ulang. Kita bangga keluarkan. Kita bangga kerana bukan sahaja dia paling baru, dia juga merupakan satu mode program yang unik. Sebab kalau adik-adik lihat tadi, 7 program yang kita terangkan, kan? Tak ada pun kita sebut 3U1I ke 2U2UI ke, tak ada. Kita sebut amali lapangan. Amali lapangan, teori. Tapi this course is designed for industrial purposes. Maknanya memang nak tak nak, suka tak suka, pada tahun akhir selama setahun anda berada di
di industri. So bila disebut nano, ya, so ini adalah payung apa Dr. Farah? Ini payung nanoscience kita panggil. Nanoscience, ya. Jadi apa yang dia belajar is about all the materials in nanoscale. Saiz yang sangat kecil, nano. Teknologi terkini. Teknologi terkini. Ada dekat mana? Ada dekat telefon, ada dekat television, ada, kita tak boleh nak sebut, but because that's the technology sekarang kan. Jadi pelajar-pelajar ini kalau untuk makluman semualah, memang ramai lelaki lah. Kalau nak cari lelaki, pelajar lelaki kan susah sekarang kan. Pelajar fizik lah ya. Pelajar fizik. Memang semasa kita awal menawarkan program ni, memang ramai yang bertanya adalah pelajar-pelajar lelaki yang minat fizik. Yang minat fizik. Jadi adik-adik di luar sana, saya galakkan ya, kalau betul di hati tu nak sambung dalam bidang nanofizik, inilah satu-satunya program yang ada di UMT untuk bidang nano. So kamu boleh mohonlah ya, jadikan dia pilihan pertama. Dan kalau pelajar lepas SPM tu di hati pun dah ada, pilihlah asasi UMT. Asasi STEM UMT. Ya, asasi STEM UMT. So tengoklah kalau kita tengok industri tu, Sirim, Nano Malaysia, Kansai Paint, Mimos. Mimos. Dan inilah peluang-peluang pekerjaan. So kalau nampak tu MBOT. MBOT tu bermakna program ini telah mendapat akreditasi daripada Technologies Malaysia. Professional Technologies. So merupakan salah satu kelebihan untuk pelajar apabila mereka mengambil program nanofizik. Bachelor of Applied Science Nanofizik yang juga terdapat di bawah FSSM. Itu merangkumi kepada 8 program. Okey, itu yang paling last bagi 8 program di Faculty of Science dan Kesekitaran Marine yang terbuka untuk pilihan bagi lepasan STPM, lepasan diploma, lepasan matrikulasi dan seterusnya. Dan jika anda ingin memperolehi banyak lagi maklumat lanjut dan terus kepada para pensyarah itu sendiri bagi setiap program dipaparkan di paparan iaitu antara biologi marine, marine science. Setiap program mempunyai penyelaras promosi yang tersendiri dan masing-masing boleh menghubungi terus dengan email yang ada ataupun memasuki online Webex. Di dalam breakout session pada hari ini dan sehingga hari esok sehingga 4:30 petang ya, untuk para ibu bapa, para kaunselor, guru-guru yang ingin mendapatkan maklumat dan seterusnya di Facebook, di Facebook FSSM, di laman rasmi di website FSSM dan juga di Instagram. Selain daripada maklumat, boleh kita melihat kepada aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan sepanjang selama ini di lapangan, di amali, di makmal, di industri di luar negara. Kata sasu-sasu nak ceritanya kan, betapa hebat gahnya FSSM. Jadi kita dah hampir, dah habis dah slot masa ni sekejap ni, tutup habis dah. Dah sejam ni. Cuma kata-kata apalah agaknya Dr. Mai nak kata akhir merangkumi semualah secara keseluruhan. Okey, saya nak mengambil kesempatan ni lah ya untuk menyeru kepada para pelajar yang ingin memohon Fakulti Sains dan Sekitaran Marine, jadikanlah program yang anda pilih itu sebagai pilihan pertama ya. Dan sekiranya adik-adik lepasan SPM berminat untuk mengikuti pengajian ijazah sarjana muda di FSSM, sama juga jadikanlah PASTEM pilihan utama anda ya. Dan kebetulan Dr. Farah, anak saya pun lepasan SPM. Ni baru habis SPM ni lah. Ya, jadi saya pun membantu anak saya mengisi UPU online ya. Jadi saya nak berkongsi jugalah kepada adik-adik lepasan SPM di luar sana, jangan lupa download UPU Pocket. UPU apa tu? Pocket daripada Play Store masing-masing. Kat situ memang you all boleh dapatkan merit, merit dan boleh memilih program-program mengikut kelayakan. So itu kelebihan dia lah Dr. Farah, bila kita sendiri barulah berpengalaman nak bercerita, berkongsi bersama-sama. Jadi saya pun nasihatkan anak saya, kalau nak letak pilihan paling kita suka, paling kita layak, 6 pilihan teratas tu dan kemudiannya diikuti oleh pilihan-pilihan lain.
Pilihan apa tu kan? Rela dalam paksa. Ya. Okey. Itu saja Dr. Mai. Itu Ada saja lagi? dari saya. Ya. Mungkin Dr. Farah nak tambah apa-apa? Saya cuma ucapkan terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan slot kami bagi FSSM dan maklumat selanjutnya kan seperti mana yang saya maklumkan tadi. Terus email terus kepada direct kepada pensyarah-pensyarah yang ada dan saya haraplah anda membuat pilihan untuk bersama dengan PASTEM ataupun dengan FSSM UMT itu sendiri. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Dr. Mai kerana sanggup kan sudi meluangkan masa menjelaskan dengan lebih lanjut dengan lebih mendalam mengenai FSSM. Terima kasih kepada pihak penganjur dan mohon maaf jika ada salah silap daripada pihak kami dan sehingga harapnya kita berjumpa. Berjumpa manalah tahu one day you all dah register sini kata Dr. Farah, Dr. Mai, saya dulu dengar Dr. Mai, Dr. Farah cerita pasal FSSM. InsyaAllah kita berjumpa suatu hari nanti. Terima kasih banyak-banyak. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.